Dia kata tak boleh, bohong ni, haram. Lepas tu ada adalah hadis sahih. Tolak hadis, kata dia, tak tepi hadis tu. Sebab ni pegangan kita. Nabi, kalau kita belajar dalam usul dia pun, dia salah satu sifat dia sidq, benar. Lawannya dusta. Tiba-tiba dia berdusta, walaupun kata 3 kali. Benda ni haram, bukan makruh. Haram. Bila haram, Nabi tak kira, bukan Nabi kita saja, mana-mana Nabi pun dia tidak boleh melakukan benda haram dalam syariat dia dah. Dalam syariat dia, kalau dalam syariat dia tidak ada, tak apa. Misalnya menikah dengan adik-beradik zaman Nabi Adam dulu, tak apa. Zaman kita ya, syariat kita tak boleh menikah dengan adik-beradik. Zaman Nabi Adam dulu, anak-anak dia tu menikah adik-beradik lah. Itu tidak haram pada masa tu dalam syariat dia. Kalau dalam syariat dia haram, tiba-tiba dia buat, tak boleh lagu tu. Sebab apa? Kalau dia tidak menikah adik-beradik, nak kembali lagu mana manusia? Tak ada, dah jalan lain. Sesuai lah dengan masa tu. Kita ni tidak, lain. Dulu kita sudah jumpa Nabi Musa sembahyang mandi sambil telanjang. Lepas tu siapa orang apa kemaluan dia? Benda ni haram ke tidak? Kalau haram, tak mungkin Allah SWT beri berlaku atas Nabi dia. Tak mungkin. Bermakna dalam syariat dia tidak haram lagi. Tidak haram telanjang. Cuma Nabi Musa ni, dia pemalu. Dia mendahului orang lain. Dari segi perasaan hati kecil dia, dia tak suka. Dia tak suka. Dia telanjang juga mandi, tapi di tempat yang suku, asyik, tidak sekali ramai-ramai. Kalau mandi ramai-ramai pun tidak haram dalam syariat dia. Kalau kita kata haram, bagaimana Nabi Musa mandi telanjang? Siapa nampak? Orang lain nampak. Walaupun kita kata nampak tu untuk melepaskan keaiban ataupun fitnah yang orang buat terhadap dia, tak cara. Tak boleh berlaku benda haram dilakukan oleh Nabi atau berlaku pada dia. Tuhan tak akan beri, sebab dia dimaksum, dia terpelihara. Begitu juga dengan Nabi kita. Tapi kalau benda makruh, boleh. Nabi dulu kok, Nabi kita mengikut syariat masing-masing lah. Syariat boleh berubah, memang berubah pun. Syariat berubah. Hak tak berubah, usul akidah, ajaran Islam yang asas, tauhid tak berubah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tuhan sos itu ya. Tuhan tak ada anak, Tuhan tak ada bini, serupa ya. Nabi-nabi ni benar, serupa daripada dulu sampai sekarang. Akidah. Tapi syariat memang tak serupa. Banyak perkara lah tak serupa. Baik. Dia tidak boleh berlaku pada Nabi sesuatu yang haram, sama ada dia melakukan ataupun berlaku. Tak boleh. Apabila tak boleh, nak tahu hukum benda-benda lagu ni, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita nak laksanakan hukum ni, nak bui orang kata ni hukum Islam ni, ajaran Islam ni memang praktikal. Lagu mana nak buat? Nabi tak boleh benda haram, tapi sahabat-sahabat boleh. Boleh berlaku. Sahabat-sahabat boleh. Hak mana-mana Tuhan nak buktikan hukum Islam ni, dia akan perlakukan sesuatu perkara pada sahabat dia dengan takdir dia, kehendak dia. Misalnya dia perlakukan sahabat ni berzina, siapa kena rejam, siapa mati. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Minum arak ada. Ini jelas benda haram. Nabi tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku kepada dia. Tak boleh berlaku kepada dia, boleh berlaku pada orang lain. Kalau tidak, orang kata hukum Islam ni kecek saja. Dia tak pernah berjalan, tak pernah boleh buat. Siapa dia nak terima? Kalau kata hukum zina ni rejam, orang tak boleh kata lagu tu. Kalau nak cari saksi, tengok dengan mata kepala, susah. Tak ada pun dalam sejarah. Dalam sejarah di zaman Nabi tu, hak mana kena hukum saat ni kerana disaksikan oleh orang, 4 orang saksi. Tak ada. Yang ada hanya berdasarkan pengakuan.
Dia mengaku dia berzina. Lepas tu dia nak hukum itu dijalankan ke atas dia. Bermakna hukum Islam ni kalau kata lagu tu pun walaupun nampak berat, praktikal. Benda ni telah berjalan, berlaku dah. Boleh. Orang yang beriman boleh terima dengan senang hati dia. Bukan dia berasa tak senang. Nabi kata, mu gila apa? Mu tahu kah hukum ni dengan lagu mana? Dia tidak gila. Nabi SAW suruh cek, tanya, dia ni ada apa-apa masalah kah? Dalam masyarakat dia, dalam kaum dia, puak-puak dia. Orang molek ni. Dia nak hukum itu dilaksanakan ke atas dia. Kita nampaklah bahawa hukum Islam ni apa bentuk pun, bukan masalah ibadat saja, masalah hukum jenayah ke apa, boleh lagu mana. Dia berasa dia lebih baik, bersih dalam dunia ni setakat mana. Kalau panjang umur pun, kalau hidup lagi pun tak mati, akhirat dia pun tak sanggup. Itu keimanan dia tu, percaya kepada akhirat tu sampai gitu mau. Dia tidak sanggup akhirat, baik dalam dunia. Sebab dah Nabi SAW kata dah, kalau orang tu menjalani hukum dia, itu adalah kafarah kepada dosa. Saya esok bersih saja. Tak ada sakok apa-apa. Dia nak tu. Benda-benda yang seumpama ini boleh berlaku kepada sahabat Nabi, tak ada. Apa tujuan hikmah Tuhan berlaku kepada sahabat? Tadilah nak buktikan kepada dunia bahawa mereka orang seperti kita. Kau sanggup mati, sanggup habis harta, sanggup segala-galanya demi Islam tu orang lagu mana? Sahabat-sahabat. Apa kita? Tidak masuk. Dia boleh ada lintasan-lintasan fikiran, macam-macam perasaan nak buat benda tak molek, bahkan telah buat pun sebab itu. Tapi kalau dia ikut setakat mana yang dia mampu, Nabi ni dia boleh membawa kemajuan dan tamadun, menempa tamadun dalam kehidupan. Tu orang seperti itu. Kalau dah sepuluh Nabi belakang, orang kata tak boleh, siapa dia. Itulah praktikalnya Islam. Kalau orang tengok, memang boleh buat, boleh dilaksanakan. Buktinya sahabat tu, cuma dia orang dulu, sekali dengan Nabi, kita orang kemudian. Tapi dari segi sifat serupa, asas dia tu tidak masuk gapo, boleh melakukan dosa serupa. Nak cerita gapo, boleh buat dengan sukarela, orang terima hukum tu, tak ada paksaan apa-apa. Nabi cuba nak mengelak, tak. Bukan gila, bukan lelaki saja yang tahannya nak menghadapi hukum. Perempuan ada juga dalam sejarah. Imra'ah Al-Ghamidiyah akan datang di dalam Bukhari pun akan ada. Dia akan sebut, kau kena rejal, dia terima. Dia pergi sendiri jumpa dengan Nabi. Ni mengandung, ni buktinya. Lepas tu lah ke mana? Budak dalam perut tu tidak bersalah. Tunggu dulu. Tunggu. Takut-takut dia nak tarik balik ke, dia nak gapo ke. Ni hukum Islam. Kadang-kadang orang menakut-nakutkan orang dengan hukum Islam, dia tidak faham. Takut-takut dia tarik. Kalau dia tarik balik tak kena. Tu je. Tak tarik balik. Tunggu, beranak ni pasal dia nak cara budak. Kena menyusu dulu. Menyusu sempurna 2 tahun. Anak menyusu dulu. Takut-takut dia nak berubah. Tak berubah, tetap dengan pendirian dia. Dia nak dihukum. Dia nak kan? Tengok, setara tubuh tu, dia nak dihukum. Tu perempuan. Tidak kata orang lelaki saja boleh lah. Tak. Orang perempuan dalam sejarah ada, dalam Bukhari misalnya. Tujuan hikmat Allah SWT buat berlaku begitu, dia nak cerita boleh dengan sukarela orang, boleh. Dan mengikut hukum Islam, kalau dia ada rejal, kena rejal. Dia tak tahan, katakanlah dia tak tahan, dah pecah kepala, luka-luka sana sini, dia tarik balik, betilah, kena betilah. Gitu hukumnya. Bukan kata dia mengaku kat rejal, tak cara dia belah mana-mana pun. Siapa mati? Dah. Tidak lagu tu. Dia ada kaedah dia. Tapi oleh kerana kita jarang mengaji benda-benda gitu, kita tak tahu. Jadi orang kata kejam, kerah lah, kasar lah, cara Islam kita berkata kan, tak tahu apa kan.
Semua juga masalah gerak tangan apa benda tu masih boleh kira lagi. Boleh kira lagi. Bukan kata kalau gerak tangan tu gerak lalu curi tu. Banyak mana dulu benda tu. Dah bawa ke atas atau tidak? Kalau tidak bawa ke atas, kira bawah ni selesai, boleh selesai. Tidak gerak tangan selalu. Sebab kita lah boleh selesai di luar mahkamah, boleh selesai dalam mahkamah. Tak sibuk dalam mahkamah, selesai di luar. Sebelah ni jalan juga lagu tu. Hak ni pun lagu tu juga. Tidak kata setiap curi gerak tangan lalu. Lepas tu buat menyanyi pula orang Islam dah. Macam-macam. Buat suk lah. Jadi makan dengan gerbu lah. Macam-macam. Dah tak ada tangan habis. Nak kerja lah ke mana orang Islam. Jadi mundur. Tak boleh nak kerja. Macam-macam. Kita sendiri orang Islam ni muskil. Apa sebab? Sebabnya tak ngaji. Tu ya. Kalau mengaji dia tahu lagu mana benarnya. Dan tolak benda-benda lagu tu, benda besar tu tak boleh diubah. Kalau kita denda banyak mana, tak boleh. Dia tak boleh ganti ketentuan Allah. Hukum hudud orang panggil. Hukum hudud tak boleh pindah. Hukum bunuh, qisas boleh. Boleh tukar. Boleh maaf. Sebab hak orang, hak tu. Hak manusia. Tapi kalau hududnya hak Allah, tak boleh tukar. Kalau tukar denda ke sebab tidak serupa yang dikehendaki, tak lepas. Dosa semacam kerajaan pemerintah tu. Dosa semacam. Itu benarnya beza. Tak apalah, itu cerita lain. Nak cerita asalnya Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain tidak boleh melakukan benda haram. Itu je. Tidak boleh. Kita tak boleh terima. Kalau nak terima apa, misalnya Nabi Ibrahim, ulama-ulama terima. Hadis tu ada juga dalam Bukhari ni, akan datang akan cuba. Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Dia takwil, dia kena takwil. Maksud dusta tu lagu mana? Dia kena takwil dan dia kena bincang, berjelas apa maksud. Kalau dusta sebenar-benar dusta, tak ada. Dusta pada nama boleh jadi. Dusta pada tanggapan orang sebenarnya tidak termasuk dalam dusta lagi. Itu apabila siapa tepat dia lah, kita tidak nak bincang lah ni. Ya dia boleh terima tu, dia kena tahu. Kalau totok gitu tak boleh. Nabi tak mungkin melakukan dosa. Ini tidak sebenarnya tidak khusus dengan pakaian, dengan baju, dengan kain selimut, dengan kain yang dipakai semasa sembahyang. Itu tidak khusus dengan itu. Benda-benda lain pun yang mengganggu fikiran dan melekakan perasaan seseorang. Tak kira. Bila-bila semaya tu pasal radio, duduk dengar lagu, bila-bila duduk ikut lagu kata. Tidak hanya larang anak tu. Pasal TV kau tak boleh berhenti anak tu duduk tengok TV. Biarlah kita terganggu. Macam kita ni orang dulu, kalau orang dulu boleh kira orang salaf dulu. Jadi kalau dalam keadaan biasa ni tak boleh dia terganggu. Kalau dia nak gapo-gapo buat masa semaya je, tak boleh, tak khabar dah. Tak apalah kalau lagu tu. Kita ni tidak gitu. Kita ni tidak gitu. Maka kena ambil kira. Jangan kira kalau dalam hadis dia terhak. Masa tu tak ada TV, tak ada radio, tak ada apa-apa. Inilah faedah belajar hukum. Belajar istinbat hukum, menyimpulkan hukum daripada hadis. Setara ni dia jaga tu. Nak ceritanya, nak royaknya semaya ni amat penting. Penting sekali dijaga dan dicari kesempurnaannya. Tu mana cerita. Bila begitu, tak kira lah. Semasa akan berubah tu macam-macam lah. Radio lah, TV lah, kena jaga. Kalau kita tak terganggu, tak apa. Takut terganggu, moga kita tidak tuli. Jaga-jaga tu kalau duduk di belakang tu jelinga tak tengok TV je dah. Ada juga macam-macam. Pasal ke semai? Soal sah, soal lain. Itu supaya biasa. Ni duk cerita ni bukan masalah sah tak sah. Sah. Tapi dia jaga. Banyaklah dalam masyarakat kita ni kan ada. Itu sekalinya orang tak sedar. Pergi sembahyang jemaah tu kita, dia pakai t-shirt macam-macam, tulis panjang pula tu di belakang dah. Kena baca di belakang ni kemudian dah. Ganggu tu. Hak kempen tu, kempen pun ada lah, macam-macam lah kempen. Hak kempen barangan.
Kalau tidak camping pun saja dia tulis, no. Panjang pula tu setengah-setengah tu kena mikir pula.